Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma alhimna bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sebelum kita mulakan pengajian dan juga perbincangan kita berkaitan dengan kitab Aqaid Nasafiyah ini, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah dengan niat-niat yang baik sebagaimana para salafus soleh kita. Moga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita keberkatan dan penerangan dan menunjukkan kita jalan yang benar dan dimatikan kita di atas agama yang benar dan syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa kulli niyatin salihatin syai'ulillah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Jadi seingat-ingat ana lah, kita perbincangan kita dah sampai kepada berkaitan dengan faslur rabi', iaitu berkenaan dengan iman. Kali terakhir perbincangan mengenai syafaat lah, kalau tak silap ana lah. Jadi mungkin dalam beberapa siri lagi, kalau sempat insya-Allah moga-moga dapat kita habiskan matan ini. Pada kata muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wal imanu huwa at-tasdiqu bima jaa'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam min 'indillahi ta'ala wal iqraru bihi. Kata dia, iman itu ialah tasdik, membenarkan dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Subhanahu wa taala, dan iqrar. Iqrar dengannya, yakni iqrar bil lisan, mengucap dengan lidah. Maka perbincangan ini sebagaimana kita perlu maklum bahawa Imam Nasafi berjalan dalam kitab ini atas mazhab Maturidiyah. Mazhab Maturidiyah. Maka berkaitan dengan hakikat iman. Adakah hakikat iman itu murakkab ataupun dia itu basit? Makna tiga perkara yang biasa kita dengar, iaitu percaya dengan hati, beriktikad bil janan, wa iqraru bil lisan, wal a'malu bil arkan. Tiga tu biasa kita dengar lah. Jadi adakah hakikat iman tu merujuk pada tiga-tiga ataupun apa? Maka di sini dia kata, pertamanya tasdik. Tasdik itu merujuk kepada penyaksian dan juga iqrar dalam hati. Penyaksian dan juga i'tiqad yang jazim, yang putus, yang sungguh-sungguh dalam hati. Jadi itu memang teras. Itu memang teras. Iman takkan dikira beriman ni di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak orang itu beriman di sisi Allah jika tidak ada tasdik. Tidak ada tasdik. Jadi ini kita kena faham. Iman itu bila kita tahu apa maksud iman, maka tidak mudah-mudah kita nak mengkafirkan orang. Sebagaimana kita buat daurah sebelum ini tentang dawabit takfir apa.
Jadi dia ini benda yang dalam hati. Apa yang benda dalam hati yang nak tu? Yang kita mengucap syahadah asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi tiada Tuhan kecuali Allah. Naik saksi tu apa dia? A'tarifu. I'tiraf dengan maksudnya a'taqidu i'tiqadan jaziman. Beriktikad dengan i'tikad yang jazam. Dengan i'tikad yang jazam. Okey. Jadi i'tikad yang jazam dengan sungguh-sungguh pegang. Sekira-kira makna kalau kita tidak akan berganjak daripada itu. Itu hakikat iman. Yang mana hakikat inilah yang kalau tak ada hakikat ni tak sah. Kadang-kadang kita salah faham. Kita terjemahkan asyhadu dan seumpamanya dengan menyaksikan. Dengan menyaksikan atau kita mensyuhud. Itu bukan merujuk kepada hakikat iman. Itu satu tahap zauqi, merasa keimanan itu. Hakikat keimanan yang dibincangkan, yang membezakan orang tu mukmin yang selamat daripada kekal dalam neraka dengan orang tu kafir yang tidak terselamat bahkan akan kekal dalam neraka ini. Hakikatnya ialah pada i'tikad dalam hati. I'tikad dalam hati. Jadi tasdik dengan hati itu bukan makna kadang-kadang kita keliru. Kita kata orang yang kafir atau orientalis, orang munafik pun mengucap dengan lidah, mengaku, tahu. Bahkan sebahagian yang mengkaji daripada orang kafir, agama Islam, dia tahu akidah-akidah tu. Tapi dia beriman tak? Tidak. Sebab hakikat iman bukan semata tahu. Bukan semata tahu. Jadi, iman itu kita i'tiqad dalam hati, pegang sungguh-sungguh. I'tiqad jazim, yang putus. Putus makna kejap, bahasa Terengganu sebut kejap. Makna tak bergonjak lagi. Makna kalau orang belah kita pun, orang gegaji kita pun, kita tak bergonjak. Itu yang nak. Syuhud, bukan syuhud. Bukan syuhud itu bukan hakikat iman tu. Merasakan itu natijah yang hasil. Jadi kalau tidak syuhud, tak ada masalah. Dengan maksud, dengan arti kata, orang itu belum sampai kepada tahap merasai. Cuma i'tikadnya tetap ada. Kena beza. Beza dengan orang munafik atau orientalis, mereka tahu tapi mereka tak yakin. Mereka tak yakin. Orang beriman, orang Islam lah, dia Islam tu, dia akan meyakini dan pegang sungguh-sungguh. Apa-apa jadi dia tak akan keluar, dia tidak akan tarik daripada keimanan. Itu hakikat iman tu. Tasdik bima jaa bihin nabi, membenarkan dengan apa yang dibawa datang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Itu satu. Jadi dalam masalah ini tasdik itu kena ada. Syahadahnya itulah kita menyaksikan. Sebab itu kalau dalam dalam kitab-kitab pun mereka menterjemahkan syahadah tu. Bahkan ulama kita, Tokku Tuan Besar yang terkenal dengan syahadah Tokku kan. Syahadah Tokku iaitu nisbah kepada Tokku Tuan Besar. Asyhadu an la ilaha illallah artinya aku ketahui dan aku i'tiqad dalam hatiku dan aku nyatakan bagi yang lain daripadaku akan bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya melainkan Allah juga. Panjanglah. Itu yang menjadi ratib dan juga amalan sebahagian daripada golongan habaib, daripada keturunan Tokku Tuan Besar. Itu terjemahan Melayu bagi syahadah tu sendiri. Nampak? Jadi kalau menterjemahkan dengan syahadah dengan maksa merasai, lalu kita nafikan. Yang masalahnya bila kita nafikan, orang yang tidak ada syahad, tidak ada merasakan Allah atau syuhud Allah Ta'ala, itu tak beriman dengan sebenar. Jadi itu yang membawa kekeliruan dalam masyarakat. Nampak? Jadi hakikat keimanan kena faham apa dia. Merasai dan juga syuhud itu peringkat di mana? Di mana letaknya? Kalau tak kena letak, menyebabkan akan keliru. Okay. Wal iqraru bihi, dan ikrar dengannya, iaitu ikrar dengan penyaksian kita tadi.
apa yang dibawa datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi qaul yang muhaqqiqin, jumhur muhaqqiqin mengatakan iman itu ialah at-tasdiq bil janan saja. Menyaksikan dengan hati. Makna orang yang ada penyaksian betul, percaya betul-betul, yakin betul-betul. Bukan setakat tahu, beza tahu dengan yakin lain. Yakin dengan betul-betul, orang ini dah dikira beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta walaupun dia tidak mengucap. Dia tidak mengucap. Okey. Kembali kepada yang masalah kedua daripada 3 perkara tadi, iaitu al-iqrar bil lisan. Mengaku dengan lidah. Sebahagian ulama mengatakan syarat bagi orang yang mampu bercakap, yang dia perlu mengaku dengan lidah dengan keimanan dia. Lain bagi orang yang bisu dia tak itulah, dengan isyarat ke dengan apalah, ataupun lain daripada orang yang asalnya memang lahir Islam dah. Jadi pengakuan dengan lidah, sebahagian ulama mengatakan syarat. Wa fussiral imanu bitasdiqi wa nutqu fihi al-khulfu bitahqiqi. Nutq, mengucapkan syahadah itu, khulfu fihi, ada khilaf. Faqila syartun kal amal wa qila bal syatrun wal islam ashrahanna bil amal. Kata sebahagian dia syartun kal amal, syarat seperti amal. Syarat apa? Syarat li ijra'i ahkami ad-dunyawiyah. Mengucap ni hanya syarat untuk diperlakukan hukum Islam. Makna bila orang tu mengucap, dia itu saudara kita, dia itu boleh menikah kahwin, dia sembelihan dia boleh kita makan. Tak? Jadi syarat untuk diperlakukan hukum Islam. Kata sebahagian syatrun, itu rukun pula. Kata kalau mensyaratkan rukun, makna tak dapat tidak. Kalau orang tu boleh berbicara, boleh bercakap, dia kena ada di samping tasdik, dia kena ada ikrar. Di samping yakin dengan hati, dia kena ucap dengan lidah. Okey. Jadi itu di sisi dua pandangan di situ ya. Wa dhahaba, satu pandangan lain lagi mengatakan iman ini murakkab, 3, iqrar bil lisan, wa tasdiq bil janan, dan juga wal amal bil arkan. Ini pandangan sebahagian daripada Mu'tazilah dan Khawarij. Sebab tu bagi mereka, orang yang buat dosa dah kufur. Kalau Mu'tazilah pula tidak Islam, tidak kafir. Duduk mana? Duduk di tengah-tengah, RNR. Duduk di tengah-tengah, tidak di sana, tidak di sini. Duduk tengah-tengah. Okey. Habis. Jadi itu berkaitan dengan iman. Jadi iman ni yang kena ada ni. Dan bila ada iman, kena tak ma ja'a bihi nabi pula. Iman dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Sebab itu perkara-perkara keimanan ni kena ambil betul-betul biar kena sahih. Kalau orang tu yakin betul-betul, tapi yakin yang ghairu mutabiq lil waqi', yang tidak dengan sebenar. Dia yakin tapi perkara tak sebenar. Bahaya tu. Maknanya iman dia masalah. Iman dia masalah. Dia yakin hakikat ketuhanan, tapi hakikat ketuhanannya salah. Hakikat ketuhanan, mafhum Tuhan di sisi dia tu salah. Maka ni bahaya ni. Bahaya. Hatta nama beriman apa, takut jadi di kalangan az-zanadiqah, zindik. Zindik ni kufur tapi mengaku Islam. Tak sedar dalam Islam dia buat perkara yang menjatuhkan dia dalam bawah kekufuran. Sebab itulah apa-apa pun kita berharap pada Allah Ta'ala. Moga Allah Ta'ala beri kita keimanan yang betul. Okay. Sebab itu berkaitan dengan perkara ini, ulama dah lama dah ada. Syekh Zainal Abidin dalam kitab Al-Fatani, dalam kitab Aqidatun Najin, makruf lah ke dah. Kebanyakan daripada tuan-tuan semua yang hadir dah biasa hadir kelas akidah. Jadi yang difokuskan, dan banyak ulama daripada dulu pesan, Tuan Minal dalam kitab Aqidatun Najin, dia kata Syahdan telah berkata ulama haram belajar ilmu usuluddin daripada orang yang tiada mahir ilmunya dan tiada mengambil daripada guru. Itu kena ingat. Pesanan dia tu, pesanan betul tu.
Sanam betul. Kita tahu belajar, ada sekarang ini belajar akidah dengan cara berbual dan fikir-fikir. Berbual dan cara fikir-fikir, logik. Tanpa mengaitkan mana-mana lah. Ini asasnya. Jadi rasanya boleh selamat ke? Kalau ada 10 jenis pemikiran, 10 jenis lah apa yang dilogikkan atau dibualkan itu. Kalau ada 10 orang, ada 10 jenis perasaan dan rasa yang cuba nak diterangkan berkaitan dengan akidah. Sebab itu ulama daripada dulu pesan, akidah belajar daripada haram belajar daripada orang yang tidak mahir ilmu. Sebab benda ini dah berlaku pada zaman dulu. Akhirnya memburukkan nama akidah sifat 20 dan seumpamanya. Dan haram, lagi haram dan tiada mengambil daripada guru. Maka kita kena tanya silsilah guru kita. Kena tanya. Sebab apa? Sebab kita nak tahu adakah dia ni diiktiraf di kalangan di kalangan ulama. Belajar dengan siapa? Ke belajar daripada mimpi, ke belajar daripada FB saja. Nampak tak? Jadi kurang-kurangnya kita rasa teguh. Sebab apa nak pegang ni? Mati kita kalau salah, mati dengan akidah yang salah, tak masalah. Ma'asalamah. Jadi bertanya tentang siapa guru tu, tak, salafus soleh menjadi adat salafus soleh. Tak, sammu lana rijalakum. Sebutkan bagi kami siapakah guru-guru kamu, ambil daripada mana. Apatah lagi bila zaman fitnah ini. Banyak orang cuba nak mengajar akidah. Jadi kena perhatikanlah siapa yang mengajar tu. Okey, Abi. Ya. Tiga perkara. Jadi pandangan jumhur muhaqqiqin mengatakan iman itu basit, satu saja, iaitu at-tasdiqu bil janan, yakin dengan hati. Sebahagian ulama mengatakan dia dua, at-tasdiqu bil qalbi bil janan wal iqraru bil lisan. Ada dua. Jadi hak sepakatnya, hak dalam hati itu memang sepakatlah. Siapa yang dalam hatinya tidak ada memang dianggap kufur di sisi Allah. Kufur pada hakikat ni. Itu kena ada. Cuma yang khilafnya pada berlafaz dengan syahadah dan juga amal tadi. Itu lahir pada tiga kaum tu. Jadi dalam matan kita ini dia mensyaratkanlah al-iqraru bil lisan, pandangan sebahagian ulama, tamanya ulama daripada Ahnaf al-Maturidiyah. Kita di sisi Asy'ariyah kita, dia qaul yang tahqiqnya Imam Bajuri pun sebut bahawa iman itu at-tasdiq bil qalbi saja. Makna kalau orang itu dah ada keyakinan yang betul, walaupun dia tidak mengucap sekalipun, syaratnya jangan juhud. Ulama sebut jangan ingkar. Dengan maksud kalau orang suruh dia mengucap, dia tak mengucap, itu pada kebanyakan ulama kalau dia tak nak mengucap bila disuruh, itu tidak dianggap beriman. Okay. Yang ketiga tadi Khawarij lah, mensyaratkan amal termasuk dalam makna hakikat keimanan. Okey, selesai mengenai dengan iman. Itu teori dari segi itu. Tapi hakikat iman ni mudah je. Kita beriman dengan apa yang Nabi buat datang. Tapi nak tahu apakah isi keimanan itu, kena mengaji. Itu kena mengaji. Berkaitan dengan ilahiyat, ketuhanan, berkaitan dengan nubuat, kenabian dan sam'iyat. Tiga itu. Dan iman di sisi tauhid itu, siapa-siapa pun asasnya sama. Siapa-siapa pun dia, sama dia orang awam atau dia talib ilm, ulama, aulia, asfiya, tak, siapa-siapa pun dia, tauhidnya sama. Cuma daripada tauhid yang betul itu menatijahkan kita nama zuk ataupun kita nama rasa itu, menatijahkan hasil-hasil daripada keimanan yang betul. Iman sama. Tidak maknanya ini tauhid orang awam, ini tauhid orang khas, ini tauhid khawasul khawas. Tak, dia natijah yang sama.
Hatta kalau kita lihat sendiri apa yang ulama-ulama yang mengarang dalam bidang tauhid sendiri, Syekh Dardir, Syekh Imam Baijuri rahimahullahu taala, ulama-ulama kita, tidakkah mereka itu ahli tasawuf, ahli sufi, lagi ulama? Hatta sekarang pun kita boleh lihat ulama-ulama di negara Arab yang diiktiraf, mereka sendiri menulis dalam akidah dan mereka sendiri ulama dalam bidang syariah. Jadi mereka bawa akidah macam mana? Akidah yang macam kita belajar lah. Akidah yang kita belajar daripada guru-guru kita yang mengaji kitab Faridah ke, Bakurah ke, Sanusiyah ke, Kharidatul Bahiyah, Syekh Dardir ke dan seumpamanya. Akidah yang sama. Kalau benda tu berbeza, pasti akidah mereka buat berbeza. Jadi benda ini kita kena beri perhatian dan juga kena ambil serius. Amal a'malu fahiya tatazayadu fi nafsiha. Adapun amal itu, dia itu bertambah pada dirinya. Dia amal tu bertambah. Wal imanu la yazidu wa la yanqusu. Iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini ala ra'yi yang dibawa di sisi Al-Maturidiyah. Pengarang kita sebab itu kena ingat ni. Nanti ada satu lagi isu yang mungkin bagi yang biasa dengan kitab Asy'ariyah bunyi pelik. Al-iman la yazid wa la yanqus. Iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Biasa kita dengar iman bertambah dan berkurang. Tiba-tiba kita iman tidak bertambah, tidak berkurang. Nah, di sisi Maturidiyah, maksud iman ini iman apa? Iman asas yang menentukan orang itu Islam, mukmin ke kafir. Iman hak asas tu. Yang tu tidak bertambah. Bila seorang tu dah pegang, dah yakin dan pegang kemah-kemah, pegang betul-betul, itu tak bertambah kurang. Macam orang kata kan, rukun iman 6 lah, tolak 1 kosong. Bandingan gitulah maksudnya. Tak, 6 tolak 1 kosong. Jadi maknanya tak boleh kurang. Apa rukun-rukun keimanan, apa syarat-syarat iman itu, kalau dah ada dah, kemah dah tu, makna orang tu mukmin. Kurang takkan jadi beriman. Bertambah tak bertambah dah sebab itu rukun saja. Okey. Jadi ini berbeza dengan pandangan Asy'ariyah kita atau jumhur muhaqqiqin mengatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Kok mana pula bertambah berkurang tu? Bertambah kot ini. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan amal dan berkurang dengan maksiat. Okey, macam mana tu? Jadi Asy'ariyah mengatakan, apa dalil bahawa iman tu boleh bertambah dan berkurang? Nampak? Kalau ikutnya sebahagian daripada khilaf Maturidiyah dan Asy'ariyah ni khilaf, kadang-kadang khilaf lafzi saja. Khilaf pada penggunaan istilah. Pada hakikatnya mereka sepakatlah. Mereka sepakat. Hatta Asy'ariyah kata asas iman tu memang tak boleh berkurang. Bertambah pun tidak. Cuma pada di sisi Asy'ariyah, kenapa mereka mengatakan iman bertambah berkurang? Bertambah dengan perkara-perkara yang menguatkan iman tu sendiri, dan berkurang dengan maksiat-maksiat yang menyebabkan iman tu jadi lemah. Ini kalau kita pun biasa dengar iman bertambah, tak? Kadang-kadang kita rasa semangat, kadang-kadang kita rasa malas. Tu iman mana tu? Iman yang asas ke dak iman yang sebagai tambahan tadi tu? Okey. Dalil yang keduanya, mereka mengatakan iman bertambah dan berkurang. Kalau iman tu sama je, maka samalah iman orang awam dengan iman para anbiya. Iman Nabi dan iman umat sama. Kalau gitu sama ke? Hakikatnya tentu tak sama kan. Iman kita dengan iman Nabi, mana lagi tinggi? Iman Nabi. Jadi makna ada lebih kurang. Sebab itu muhaqqiqin di kalangan ulama ahli kalam mengatakan iman pun bertambah dan berkurang. Okey. Warujihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani, dan ditarjihkan bertambahnya iman dengan apa yang ketaatan hamba. Warujihat ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insan, dengan apa yang bertambah ketaatan manusia. Wa naqsuhu bi naqsiha wa qilala khulfa kadza qad nukila,
dan kurangnya iman dengan kurangnya ketaatan. Kata satu pandangan, dia tidak bertambah dan tidak berkurang. Habis. Okey. Kemudian seterusnya, kalau ikutnya panjang lagi, tapi nak syarah panjang-panjang, para ustaz-ustaz kita lebih mahir jadi kita pun tujuannya nak habis cepat ni. Nak berhabis dengan kalau bolehnya tahun ini. Kalau boleh lah. Boleh. Jadi yang tu pun tuan-tuan pun banyak dah pengajian akidah kat lain, boleh tengoklah perinciannya daripada ustaz-ustaz kita. Okey. Wal iman wal Islam wahidun. Iman dan juga Islam tu satu. Ini juga antara benda yang ada perbezaan sikit dengan aliran Asy'ariyah. Iman dan Islam itu satu. Iman dan Islam itu satu. Jadi ini sebenarnya apa? Perbincangannya hakikat iman dan Islam tu, kalau ikutnya daripada hadis Nabi SAW itu, bila Nabi menjawab soalan daripada Jibril alaihi salam kan, apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan. Nampak? Jadi perbezaan jawapan tu menunjukkan al-mughayarah, berbeza. Iman tak sama dengan Islam. Tapi apa maksud iman dan Islam ni sama? Ini nak merujuk kepada hakikat orang Islam, Muslim dan mukmin itu. Muslim dan mukmin. Makna bila kata seseorang itu Islam, Muslim, pasti dia itu mukmin. Dia Islam, dia mukmin, beriman lah. Kalau tidak, dia tidak Islam. Kalau kita kata dia itu mukmin, pasti dia Muslim, dia beriman dengan Tuhan, makna dia Islam lah. Dia Islam. Sebab itu saya pergi khulasah terus lah. Kalau ikutnya perbincangan banyak lagi. Yang kata datangkan dalil qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Datang orang A'rab Badawi pada Nabi, kata kami beriman dah. Kami beriman dah. Lalu disuruh jawab, katakanlah bahawa kamu qul lam tu'minu, belum beriman. Tidak beriman, walakin qulu aslamna, kata kami Islam. Al-Islam merujuk kepada al-inqiyad wal khudu', patuh dan tunduk. Itu Islam. Aslama tu patuh dan tunduk. Al-iman, iman merujuk pada tasdiq, membenarkan pada hati. Jadi kalau ikut hakikat berbeza tu. Jadi dikata satu tu merujuk kepada hakikat kepada orang mukmin dan Muslim itu. Bila kata Muslim, tentulah dia mukmin. Bila kata mukmin, tentulah dia Muslim. Sebab itu kaedah ulama sebut berkaitan dengan iman dan Islam ni, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Apabila kalimah iman dan Islam ijtama'a, berhimpun dalam satu sebutan dekat-dekat, makna merujuk kepada mafhum yang berbeza. Merujuk kepada mafhum yang berbeza. Makna iman merujuk pada tasdik, Islam merujuk kepada khudu' dengan inqiyad, patuh dan juga taat, tunduk. Tapi bila diasingkan, wa idza iftaraqa ijtama'a. Betul. Idza ijtama'a iftaraqa. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Bila diasingkan, maknanya satu. Contoh dalam ayat berkaitan dengan apa ni? Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Allah Taala ceritakan tentang kisah kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut ni, LGBT ni. Minum sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Jadi bila nak dihapuskan, nak dimusnahkan kaum Sodom tu, maka Allah Taala cerita, malaikat cari, kata fama wajadna fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Kami keluarkan daripada kampung itu orang-orang yang mukminin. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Lalu kami tak dapat pun kecuali satu rumah saja muslim, tak ada mukmin. Sebut pada ayat berbeza. Makna mukminin tadi muslim, muslim di sini juga mukmin.
Al-Islam wal iman idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Okey. Jadi ini merujuk kepada yang satu tu, makna hakikat pada diri yang mukmin dia itu muslim, diri orang Islam dia itu mukmin. Wa idza wujida minal abdi at-tasdiqu wal iqraru sahha lahu an yaqula ana mu'minun haqqan. Apabila ada pada seorang hamba itu tasdik, pengakuan hati, dan juga ikrar dengan lisan, maka sah, boleh dia kata ana mu'minun haqqan, aku beriman sungguh-sungguh, aku sebenarnya beriman. Boleh kata macam itulah. Tak salah dah. Wala yanbaghi an yaqula ana mu'minun insya-Allah, dan tidak sayugia, tidak patutlah dia berkata ana mu'minun insya-Allah, saya beriman insya-Allah. Ini juga khilaf antara Maturidiyah, Sadah Maturidiyah dengan Asy'ariyah. Okey. Ini furuk dah ni, kena faham jadi perbincangan ni perbincangan furuk. Furuk akidah, nak teori-teori, berkaitan teori. Supaya jangan kita anggap setengah, kadang-kadang bila tak dapat beza antara usul dengan furuk, kita duk tekang benda furuk ni, duk apa-apa bagi orang awam, tak sesuai lah. Nampak tak? Orang awam nak tahu dalil, nak tahu akidah tu apa dalil, apa dalil dia. Dalil supaya kemas perkara akidah tu, cukup lah. Makna datang apa-apa syubhah, dikurang-kurangnya dia dah ada benteng. Benteng tu dengan apa tu? Dengan dalil. Dalil dengan apa? Dengan belajar. Bukan benteng dengan cara kita rasa-rasa. Tak. Kita zauki kita tak dapat tahu betul salah. Siapa yang nak mengesahkan zauk kita, syuhud kita, rasa kita? Siapa? Sebab itu Syekhut Tariqah Imam Junaid rahimahullah, tariquna hadha muqayyadun bil kitabi was sunnah. Jalan kami ini dia berkait, jalan tasawuf sufi berkait, diikat dengan Quran dan sunnah. Quran sunnah lah yang neraca, nak menimbang, nak menentukan sesuatu itu betul atau salah. Sebab boleh jadi datangnya zuk, rasa, perasaan saja. Nah, macam contoh, datang majlis saya ni ke, atau kita rasa hiba, rasa seronok, rasa indah, rasa tu rasa yang sebenar ke, ataupun rasa perasaan macam kita sedih macam biasa, hibu macam biasa? Siapa dapat tentukan itu rasa yang sebenar? Kita boleh rasa memang, contohnya saya datang kelas saya, katalah kelas saya tak ada apa pun, katakanlah contoh, nak kata orang lain tak baik, kata diri kita lah, kata datang rasa hibu, rasa enak, rasa ni, tapi rasa itu sebenarnya apa dia? Adakah rasa itu betul daripada Allah Subhanahu Wa Taala, atau rasa daripada perasaan syahwah kita? Perasaan kita ada perasaan kan? Jadi nak menilai betul atau tidak itu tak dapat tidak, kita diikat oleh Al-Quran dan juga sunnah. Okey. Kat mana tu? Dekat pembincangan berkaitan dengan ana mu'minun insya-Allah. Jadi di sisi Maturidiyah, dia kata bila seorang itu dah ikrar dan yakin hati, boleh kata saya beriman sungguh-sungguh, dan tidak sepatutnya. Dia tak kata la yajuz, dia kata la yang bagi, makna seakan-akan pengarang tidak cenderung kepada pandangan yang mengatakan boleh kata ana mu'minun insya-Allah, saya beriman insya-Allah. Insya-Allah tu, kalau orang Melayu kita mungkin tak berapa jelas, apa salahnya kata insya-Allah? Okey, insya-Allah ini ayat insya-Allah, alif nun, lepas tu jauh, sya'a, in jika, sya'a dikehendaki, Allahu jika dikehendaki oleh Allah, itu maksud. Jadi ayat insya-Allah tu sebenarnya dia ta'liq, dia itu kita mengikat. Kita kata jika kan, saya beriman jika dikehendaki Tuhan, makna kita ikat iman kita dengan kehendak Tuhan. Jadi itu timbul isu, boleh ke kita kata macam tu, saya beriman jika Tuhan nak, padahal kita semayang bang, beriman, lahir dalam kalangan keluarga beriman, Islam, tak? Boleh kita kata saya ana mu'minun insya-Allah? Itu persoalannya. Jadi pengarang di sini kata tidak sayugia, dia tak kata haram.
Sebab apa? Sebab ada perincian dalam masalah perkataan insya-Allah pada ana mu'minun ini. Dan benda lain pun ada juga. Dalam fiqh sendiri ada masalah. Anti talikun insya-Allah. Kamu tertolak insya-Allah. Ada hukum kat tu. Okey. Jadi khulasahnya insya-Allah itu jika diniatkan ta'liq, maknanya diikat, dikaitkan dengan maksud jika. Kalau dia kaitkan keimanannya dengan kehendak Tuhan, dengan maksud jika Tuhan nak dia beriman, maka dia beriman. Kalau dia kait macam tu, maka orang ini lafaz itu haram, tak boleh. Nampaknya tidak sah, sebab seakan-akan dia taraduk tu. Taraduk. Jika apa, padahal tengah beriman ni. Tapi dikaitkan masyiatillah. Dikaitkan masyiatillah. Okey. Kalau dia niat ta'liq. Kalau niat ta'liq, maka orang ini dikata fahuwa kufrun, kufur pula. Apa? Taradud. Orang ini taradud. Kalau dia kata dengan niat ta'liq, maka orang ini taradud. Tuhan nak tak? Tuhan nak tak? Itu maksud tu. Okey. Orang ini kufur. Wal'iyadzubillah. Yang kedua, kalau dia niatkan sebagai tabarruk, ambil berkat, ataupun kerana merujuk, mengembalikan semuanya kepada kehendak Tuhan. Makna berimannya sendiri ni kehendak Tuhan dah. Biasanya orang Melayu kita sebut insya-Allah ni tabarruk lah. Oh, saya insya-Allah nak mari kenduri ni. Saya insya-Allah akan tunaikan janji saya. Nampak tak? Jadi niat apa? Kalau niat tabarruk, makna dia niat tabarruk seakan-akan sekadar dia itu untuk mengambil berkat. Makna apa yang disebut itu yang dia ambil kira. Faham tak? Ana mu'minun insya-Allah, makna saya beriman, gitu. Insya-Allah tu hanya tabarruk, makna sekadar kita berzikir lah, kita kata ambil berkat dengan sebut nama Tuhan. Tapi hakikat ialah lafaz pertama itu, ana mu'minun. Jadi kata saya berjanji akan melaksanakan apa yang saya janjikan, insya-Allah. Insya-Allah kalau niat tabarruk dia kena laksanakan lah. Tapi kalau niat ta'liq tak tahu. Tak tahulah Jadi sebab apa? Sebab iradat Tuhan, kehendak Tuhan kita tak tahu. Ana mu'minun insya-Allah. Jadi di sisi Sadah Asy'ariyah, mereka kata tak salah sebut insya-Allah jika kita niatkan tabarruk semata-mata. Dan satu lagi timbul kerana apa? Di sisi Asy'ariyah, iman dan kufur itu dikira pada khatimah, pada akhir hayat kita. Sebab itu dia dalam masalah ini dibenarkan sebut insya-Allah tadi. Sebab apa? Sebab tak tahu kita mati itu dalam beriman ke insya-Allah lah, ataupun dalam kufur, wal iyadzu billah. Jadi kerana akhir hayat tu dikira situlah. Jadi mukmin itu man mata 'alal iman, wal kafir man mata 'ala ghairi dhalik. Jadi itu di sisi Maturidiyah dia ambil kira sekarang. Sekarang, sebab itu baginya tak dikata lah, dan tidak sepatut dikatakan. Jadi sisi Asy'ariyah dia ambil kira yang masa mati tu. Okey. Habis. Kemudian was-sa'idu qad yashqa wasyaqiyyu qad yas'ad. As-sa'id, sa'id ialah orang yang berbahagia. Orang yang bahagia. Ai lazamal iman wa ta'ah. Siapa ni? Orang yang melazimi keimanan dan ketaatan. Wasyaqi, syaqi pula man lazamal kufra wal ma'siyah. Orang yang melazimi kufur dan maksiat. Mana orang celaka, ahli syurga sa'id ni. Ataupun bukan ahli syurga, bukan tu. Di sini sa'id ni makna orang melazimi keimanan. Makna dia itu beriman lah. Syaqi itu orang yang dia melazimi perbuatan kufur dan maksiat. Jadi Syekh Nasafi sebut was-sa'idu qad yashqa. Orang yang bahagia itu boleh jadi menjadi celaka, dan orang celaka boleh menjadi bahagia. Ini terbina di atas tadi kita sebut. Di sisi Maturidiyah dianggap sekarang, waktu sekarang itu. Jadi sebab itu bila dia beriman sekarang,
boleh jadi dia celaka, wal'iyazubillah. Atau dia itu kufur, boleh jadi dia satu hari dia beriman, mati dalam iman. Atas asas itulah keluarnya kalimah begini, was-sa'idu qad yashqa wasyaqiyyu qad yas'ad. Orang yang bahagia kadang-kadang orang celaka kadang-kadang bahagia, orang bahagia kadang-kadang menjadi celaka. Okey. Jadi di sisi kita Asy'ariyah, tak. Orang tu bahagia maksud apa? Mati keimanan dah. Dia tak tengok ni sekarang ni. Orang yang syaqi, makna apa? Yang tetap pada ilmu azali Allah Ta'ala, orang itu ahli neraka. Dan mati dalam keadaan kufur. Wal'iyadzubillah. Okay. وَالتَّغْيِيرُ يَكُونُ عَلَى شَقَاوَةِ وَالسَّعَادَةِ دُونَ الْإِسْعَادِ وَالْإِشْقَاءِ. Dan perubahan tu, berubah tu, berubah daripada bahagia jadi celaka, daripada celaka jadi bahagia itu, berubah itu berlaku pada syaqawah, kebahagiaan itu, kecelakaan, wasaadah, dan kebahagiaan itu sendiri. Berubah tu pada diri hamba maksudnya. Syaqawah dan saadah ialah merujuk kepada diri hasil perbuatan tu. Nampak? Perbuatan Tuhan tu lah. Makna diri celaka dan bahagia tu. Waktu berubah. Dunal is'adi wal ishqa, tanpa tidak pada al-is'ad. Is'ad makna membahagiakan. Wal ishqa, mencelakakan. Okey, beza. Nampak kan? Asyaqawah was sa'adah itu ialah pada hamba. Hak ni berubah ni. Zahir, ibras, zuhur, al-buruz, kenyataan pada hamba itu berubah. Perbuatan Tuhan iaitu is'ad, membahagiakan, wal ishqa, mencelakakan. Perbuatan Tuhan kembali pada af'alullah tu, itu tidak berubah. Sebab apa? Azali, sifat fa'il. Kena ini satu lagi beza yang disebut tadi, yang antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di sisi Maturidiyah, ishqa' dengan is'ad ni termasuk daripada pecahan sifat takwin. Sifat takwin kita belajar tu kan. Maturidiyah kan ada nama sifat takwin kan. Jadi antaranya ialah membahagiakan. Tu Tuhan buat tu takwin. Mencelakakan. Maka perbuatan sifat takwin ni termasuk sifat af'al di sisi Maturidiyah qadim, azali. Sebab apa? Dia merujuk pada diri Tuhan, diri sifat Tuhan tu. Faham? Hasil dia itu waktu makhluk lah. Di sisi Asy'ariyah, membahagiakan ataupun ishqa' tadi tu, ataupun kita panggil sifat af'al itu, di sisi Asy'ariyah merujuk kepada perbuatan tu sendiri. Apa yang terhasil itu sendiri. Af'alullah, apa dia af'alullah? Makhluk Tuhan. Apa yang terhasil? Apa yang terhasil itu makhluk tak? Makhluk lah sebab dia terhasil. Maka di sisi Asy'ariyah senang, sifat af'al ni makhluk, merujuk kepada ta'alluq tanjizi hadith. Sifat kudrat Tuhan, ta'alluq tanjizi hadith. Maka dia pun hadith, makhluk. Okey. Wahuma min sifatillahi ta'ala, dan kedua-duanya mana? Is'ad dengan ishqa' itu daripada sifat Tuhan. Sebab tu dikata tidak berubah itu, qadim. Kerana di sisi Maturidiyah sifat af'al qadim, kerana merujuk pada diri Tuhan, bukan merujuk zahir pada makhluk itu. Kita Asy'ariyah boleh sebut sifat af'al merujuk pada zahir yang berlaku itu, makhluk. Wala taghyira 'ala Allah, maka tidak ada perubahan di atas Allah, wala ala sifatihi, dan tidak ada di atas sifatnya. Maka tak ada berubah lah. Sebab sifat Allah Ta'ala qadim lagi azali. Okay. Kita masuk kepada perbincangan nubuwah dengan ar-risalah. Wa fi irsalir rusuli hikmah, pada mengutuskan para rasul itu ada hikmat. Ada hikmat. Makna di sini Allah Ta'ala mengutus rasul ni, ni dia panggil lafaz ataupun ayat ini nak mengisyaratkan kepada menolak akidah yang mengatakan, Mu'tazilah mengatakan wajib
Allah Ta'ala bangkit Rasul. Wajib akli ni. Wajib akli. Jadi dia kata hikmah. Jadi hikmah ni benda yang datang dengan ada maslahah dan ada faedah. Yang mana Tuhan mengutus Rasul ini bukan wajib di atas Allah, tetapi semata-mata mahdhi ikhtiyari, semata-mata kehendak Tuhan. Allah yang menghendaki mengutus Rasul, bukan wajib Tuhan mengutus Rasul. Kalau Tuhan tak mengutus Rasul, makna biarkan manusia tu faham sendiri akidah, faham sendiri syariat, faham sendiri ihsan, tak payah utus Rasul boleh. Tapi hikmat Tuhan, sunnatullah, Tuhan nak utuskan Rasul, kehendak Tuhan. Faqad arsalallahu ta'ala rusulan minal bashari ilal bashari. Sungguhnya Allah Ta'ala telah mengutuskan beberapa orang Rasul daripada manusia. Syarat Rasul itu minal bashar, daripada manusia. Kalau jin, tak ada Rasul lah. Atau kau yang muktamad lah. Kalau akidah ni cari khilaf ada je. Yang kata ada Rasul malaikat. Tapi kita tak boleh lah ambil pandangan-pandangan yang terkeluar daripada lingkungan bulatan ahli sunnah wal jamaah tu. Nampak tak? Okey. Jadi rusulan, rasul-rasul minal bashar, daripada manusia, ilal bashar, kepada manusia juga. Bukan manusia. Bashar ni umum lagi. Bashar masuk di sini mukallafin ataupun athaqalaini, jin dan manusia. Jin dan manusia. Okey. Jin dan manusia. Maksud bashar tu sendiri manusia, tapi di sini dia sebut bashar atas jalan ghalib lah, atas jalan ghalib. Kalau ikutnya jin manusia diutus dengan utus taklif kepada mereka. Mubashirina wa munzirin, hal keadaan para rasul ini memberi khabar gembira, dan munzirin, memberi peringatan. Mubayyinina linnas, menerangkan bagi manusia, ma yahtajuna ilaihi, apa yang mereka perlu kepadanya, min umuri dunya wad din, daripada urusan dunia dan agama. Jadi tujuan Allah Ta'ala utus Rasul ni untuk menyusun kehidupan manusia berkaitan dunia atau akhirat. Berkaitan urusan dunia dan urusan akhirat. Dunia pun susun juga. Sebab apa? Dunia tu mazra'atul akhirah. Cara kehidupan, cara berurus niaga, muamalat, nikah kahwin. Wa ayyadahum bil mu'jizati an-naqidati lil 'adati, yang Allah Ta'ala meneguhkan mereka dengan mu'jizat-mu'jizat yang mencarikan adat. Naqidat lil 'adah, yang mencari ataupun yang menyalahi adat. Menyalahi adat. Ini Nabi SAW, para Rasul, Allah Ta'ala utus dan Tuhan beri mukjizat. Mukjizat sebagaimana kita maklum, amrun khariqun lil 'adati, perkara yang mencari adat, yang menyalahi adat. Cari-cari ni bahasa lama lah. Menyalahi adat. Apa maksud menyalahi adat? Adat tu apa? Kebiasaan. Menyalahi kebiasaan, bukan menyalahi akal. Bukan menyalahi akal. Tidak diberi, atau mukjizat ini bukan perkara menyalahi akal dengan maksud perkara mustahil. Ada. Menyalahi kebiasaan. Api biasanya membakar, tidak membakar. Batu-batu biasanya tidak ada suara, tiba-tiba bersuara. Pokok kayu yang telah mati, pokok mana boleh bercakap, tiba-tiba dengar suara tangisan, haninul jiz'. Jadi itu mencari adat. Kebiasaannya bukan begitu, bukan benda mustahil. Benda mustahil tak lah. Tak. Anak lagi tua daripada ayah dia. Anak lagi tua daripada ayah dia. Boleh? Mustahil. Tu tak. Mukjizat, cerita mengenai mukjizat Isra' Mi'raj, mencari adat je. Sebab apa? Pergi luar daripada bumi, naik kepada latitude ke apa? Bahagian lipukan tu perlu pada udara kan. Nabi ada pakai tong gas ke? Tak ada. Naik burak je.
Tak. Kalau ahli-ahli sains mungkin dia fikir buruk ni kenderaan. Ni fikir-fikir ni otak-otak ni. Ni mengarut ni. Dia kata mungkin kenderaan kapal angkasa lah macam-macam. Nak takwil? Jaga molek. Takwil ayat Quran ni bukan ikut suka-suka je. Nampak tak? Man fassara al-Quran bi ra'yih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang tafsir Quran dengan ikut fikiran sendiri, siap-siap tempat di neraka. Jadi tafsir apa pun kita nak nama isyari ke apa ke, pastikan ada landasan. Ada landasan daripada bahasa, daripada akli dan ilmu-ilmu lain. Jadi Allah Ta'ala boleh, sebagaimana kita ikan bernafas dalam air, boleh bernafas. Ikan makhluk Tuhan, air makhluk Tuhan. Kita di udara bernafas dengan paru-paru, sedup oksigen. Pokok yang duduk sama dengan kita, sedup sebaliknya pula. Padahal duduk sekali dengan alam kita. Nak naik ke atas tu pula, Allah Ta'ala mampu menghilangkan ataupun tukar sistem tersebut. Makna Nabi SAW tanpa ada tong udara ke apa ke, dengan kelajuan yang tertentu ke, nampak? Jadi perkara itu bukan mustahil, perkara yang mencari adat, menyalahi kebiasaan. Potong tak luka. Iris dengan pisau tidak luka. Sebab apa? Sebab kulit makhluk Tuhan, pisau makhluk Tuhan tajam. Ghaliknya biasa luka, tiba-tiba tak luka. Allah Ta'ala boleh buat. Okay. Jadi panjanglah di sini. Kalau berkaitan dengan mukjizat ini biasanya diterangkan berkaitan istilah-istilah lain lagi, iaitu karamah, iaitu perkara yang mencari adat yang berlaku pada para sayati, para orang soleh. Ada sya'wazah, ada sihir, itu silap mata, sihir. Lepas tu ada istidraj, ada ihanah. Ada sebut lepas ni? Tak ada. Jadi kira benda itu maklum belaka lah. Jadi ihanah tu sebagaimana berlaku pada Musailamatul Kadzab. Musailamatul Kadzab, Allah Ta'ala beri benda pelik tapi tujuannya nak menghinakan. Menghinakan. Dia dengar cerita Nabi SAW tiup kepada, ambil mata Qatadah, lalu yang telah jatuh kena panah, jatuh daripada soket mata ni, jatuh ke bawah. Jadi Nabi ambil, Nabi ludah, Nabi masuk balik, jadi elok balik, terang balik. Lagi terang. Masa tua Qatadah kata mata tu paling terang. Jadi Musailamatul Kadzab, orang buta sebelah datang kepada dia, dia pun tiup juga. Tiup jadi dua-dua lah buta. Kan sebelah je. Kalau tu tak baik, buta satu lagi. Itu ihanah. Ihanah. Tapi pelik kita tak? Kalau kita fikir macam Musailamatul Kadzab ada pengikut ke? Ada. Macam mana orang boleh ikut gitu? Jadi persoalan tak? Macam mana orang boleh ikut begitu? Likulli saqitin laqit. Setiap benda hak tak laku ni ada je orang ambil. Sebab itu yang jadi mangsanya orang awam. Orang awam. Sebab itu majlis-majlis ilmu, siapa-siapa ustaz-ustaz yang muktabar, yang diiktiraf, hadirlah. Kita tak boleh, sebenarnya tak betul kalau kita sekat seseorang tu pergi mengaji, tamanya majlis-majlis ilmu yang terbuka lah. Sebab biasanya dipantau. Di Selangor ni lagi kuat pantauan kan. Jadi ada salah, kurang-kurangnya orang tolong betul. Itu fokus ataupun manfaat majlis terbuka. Kalau ada salah, macam contoh saya salah, boleh ada asatidah tegur saya. Ada? Tuan-tuan, kalau dengar saya kata lain, pergi kat ustaz lain kata lain, kurang-kurangnya kita cari lagi, tengok kenapa kata macam ni, kita akan fikir. Syaratnya kita, akal Allah Tuhan bagi tu kita kena guna. Bukan kita mendangkalkan akal. Belajar dengan saya je, bila ambil dengan saya jangan pergi kat lain. Itu masalah. Buzurud dalalah, benih cambah kepada kesesatan mari situ. Sebab apa? Dia bila larang seseorang, apatah lagi orang tu orang awam yang tak ada ilmu pun, tiba-tiba dicurahkan dengan ilmu daripada seorang, tiba-tiba dihalang daripada ambil ilmu lain, itu bahaya tu. Kena ada tanya soal, kenapa dihalang? Kenapa tidak dibenarkan mengaji ilmu? Padahal ilmu tu daripada Allah. Kan kita kata ilmu Allah, 'allamal Quran, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Ilmu daripada Allah Ta'ala belaka. Dan ilmu pula
dibuktikan dengan kitab-kitab. Bukan ilmu cakap-cakap mengaru, bukan. Ilmu ada yang ulama susun. Cuma tugasnya saya tolong sampai je lah. Tuan-tuan pun yang mengajar tolong menyampaikan, tolong syarah tu je. Terjemah sikit bahasa Arab. Kalau salah tu biasalah. Nampak? Okey, kat mana kita? Panjang ni, panjang lakuh ni. Nabi. Berkaitan Rasul alaihi salatu wassalam. An-Nabi dan juga Ar-Rasul. Nabi dan Rasul. Ini juga khilaf yang berlaku. Adakah Nabi itu Rasul? Ataupun dua-dua Nabi dan Rasul ni sama? Jadi kaul yang masyhurnya, kalau buka kitab-kitab baru dalam ulum Quran dan seumpamanya, ada pandangan ulama moden macam-macam lagi lah. Ada mengatakan Rasul ini yang ada syariat tertentu. Tapi kita ikut perjalanan para ulama kita dalam kitab-kitab akidah mereka mengatakan kaul yang tahqiq dalam masalah ini merujuk kepada makna lafzi. Anda faham? Merujuk pada makna lafaz itu sendiri. Tarjih itu dari segi lafaz. An-Nabi war Rasul. Nabi daripada naba, pemberitaan. Makna orang ini disampaikan berita oleh Allah. Disampaikan wahyu pada Allah. Jadi orang itu nama Nabi. Ar-Rasul daripada risalah. Risalah ni disuruh sampai. Salah apa? Utusan, utus makna kita nak kirim. Macam postman lah. Nak kirim. Risalah. Jadi Rasul daripada risalah, makna orang yang ditugaskan untuk menyampaikan. Daripada bahasa itu, maka ulama kata antara Nabi dan Rasul bainahuma umumun wa khususun mutlaq. Umumun wa khususun mutlaq. Makna kalau kita tak ada tu boleh bayang je lah. Satu bulat yang besar, dalam tu ada bulat yang kecil. Bukan Doraemon ni. Bulat kecil, bulat yang besar. Bulat kecil, bulat yang besar. Bukan. Lukis Doraemon bukan. Bulat ini hubungan, alaqah. Dia panggil alaqah umum wa khusus mutlaq. Bulat besar itu Nabi. Dalam itu bulat kecil itu Rasul. Makna Rasul, bila Rasul tentu dia Nabi. Tapi bukan semua Nabi Rasul. Sebab bulat besar tu kan. Ada. Ini mukjizat ni. Lurawi lah maknanya. Boleh tulis. Nampak tak? Ini makna bulatan ni, dari segi bahasa alaqah antara Rasul Nabi, setiap Rasul tentu Nabi sebab hidup dalam ni. Tapi bukan semua Nabi Rasul. Wajah tarjih yang ulama pilih dari segi istilah bahasa tu sendiri, lugah. Okey. Lepas tu pandangan lain tu baca-baca sendirilah ya. Kemudian berkaitan dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para nabi. Dia akan sebut lepas ini, iaitu mana ni? Wa awwalu anbiya'i Adamu wa akhiruhum Muhammadun alaihi wassalatu wassalam. Nabi yang paling awal ialah Adam, dan yang paling akhir ialah Muhammad alaihi salatu wassalam. Nabi Adam dan Nabi Muhammad. Jadi hok mengaku ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu mengaku sajalah. Bab mengaku ni ramai nak mengaku tak? Tapi boleh percaya tak? Kita mengaji ni, orang belajar ni, dan sepatutnya orang beriman tak boleh percayalah. Ada nabi selain daripada Rasulullah SAW. Dan Nabi Isa turun sebagai perlantikan ni. Nabi Isa dah dilantik awal, dan dia turun pada akhir zaman sebagai umat Nabi Muhammad. Bukan suruh sebagai nabi, turun sebagai umat Nabi Muhammad. Dia bukan buat syariat baru, dia ikut turut syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi betul lah Nabi Muhammad tu wa khataman nabiyyin. Dia itu penutup para nabi-nabi. Wa qad warada bayanu adadihim,
dan telah datang keterangan bilangan mereka fi ba'dil ahadith, pada sebahagian hadis. Seketi 2 laksa 4,000, 124,000. Tak, dalam hadis kan. Daripada itu bilangan Nabi. Daripada itu 313 orang Rasul. Daripada itu 25 orang yang disebut dalam Quran. 25 tu ada dalam Quran. Pada ayat tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih, disebut tu ditambah 7 lagi. Ada bait syair kan. Jadi senang je lah. Buka lagu Raihan je. Kan Nabi buka lagu Raihan je. Tanya adik-adik kita, anak-anak kita yang tadika tu, ingatlah. Adam, Idris, Nuh, Soleh. Oh, banyak pahala tu. Tak? Buat lagu nasyid macam tu lah. Sifat 20 ada dah. Apa lagi? Asmaul Husna ada dah. Nabi ada dah. Zikir? Nama surah. Nama surah. Ni anak Nabi? Anak Nabi ada dah. Anak Nabi kita ada 7 orang. Isteri Nabi ada tak? Isteri Nabi. Bulan-bulan Islam boleh. Bulan-bulan Islam. Okay, jadi itu salah satu cara nasyid-nasyid ni tujuan untuk ingatlah. Untuk ingat samping tu ada ilmu. Nazam-nazam ulama kita buat dulu, dalam itu ada ilmu akidah, ada ilmu-ilmu berkaitan adab dan seumpamanya. Wa qad warada bayanu adadihim fi ba'dil ahadith wal aula alla yuqtasara ala al-adadi. Tu. Yang aulanya jangan dihadkan di atas satu bilangan, fi tasmiyati, pada menamakan. Jadi kita pengarang di sini mengatakan berapa bilangannya, yang afdalnya ialah kita tak tentukan berapa. Faqad qala Allah Ta'ala telah berfirman, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsushum 'alaik. Di kalangan para nabi itu ada yang kami ceritakan kepada kamu, dan di kalangan mereka ada yang tidak kami ceritakan. Jadi berapa bilangan secara yakin Allah Ta'ala lebih tahu. 124 itu satu riwayat, tapi pandangan paling kuatnya tidak mengetahuinya kecuali Allah. Kalau kita sebut, kod-kod bilangan tersebut tak kena, ataupun terlebih atau terkurang. Wala yu'manu fi dhikril adadi, maka tidak selamat pada menyebut bilangan ayyadkhula fihim man laisa minhum, bahawa masuk di kalangan mereka orang yang bukan di kalangan Nabi. Kalau kita sebut satu bilangan, takut-takut yang bukan Nabi masuk dalam bilangan tu. Au yakhruja minhum man huwa fihim, atau terkeluar daripada para Nabi itu Nabi yang sepatutnya kita sebut. Bila sebut satu bilangan, katakanlah 124,000 kan, kok ada yang tak sebut, salah dah kita. Ataupun kita mengeluarkan, kita memasukkan orang yang bukan Nabi. Wa kulluhum kanu muballighina 'anillah, dan setiap mereka adalah mereka menyampaikan daripada Allah Ta'ala, sadiqina nasihina, mereka sadiqin, ni wujud sifat ni, sidik mereka, benar mereka, nasihina, dan memberi nasihat. Jadi dalam akidah ataupun aqaidah safiyah ni, perinciannya disebut begitu je. Nampak tak? Disebut begitu. Sebab itu berhajat kepada syarah, berhajat kepada penerangan. Jadi yang kita biasa dengan aliran-aliran Asy'ariyah tu disebut jelas sifat Nabi ni berapa? Sifat Nabi ada 4. Ada sidik, amanah, tabligh, fatanah. Okey. Jadi ini sifat 4 ni sifat yang wajib pada Rasul. Makna Rasul mesti sifat-sifat ni ada pada dia. Sidik, benar. Benar pada dakwah risalah. Dia mengaku dia tu Nabi atau nak nubuwah. Dia Nabi, dia Rasul. Benar pada itu. Pada dakwah risalah. Yang kedua, sidik amanah. Amanah ni iaitu diterjemahkan dengan bahasa lain al-ismah. Ataupun bahasa Melayu sebut maksum. Maksum bahasa Arab dah sebenarnya. Maksum bahasa Arab dah. Amanah tu makna maksum.
Apa maksud amanah? Terjaga zahir dan batin Nabi daripada melakukan dosa. Besar atau kecil? Tak ada. Terjaga ini bukan nama parti ini sifat. Okey sifat. Jadi amanah ini sifat Nabi SAW. Maksud terjaga zahir batin daripada melakukan dosa. Zahir Nabi terjaga, batin Nabi terjaga. Atau diibaratkan dengan ismah, maksum tadi ya. Yang ketiga ialah tabligh, menyampaikan. Tabligh menyampaikan ni bagi Rasul. Bagi Rasul. Rasul yang tabligh ni. Ada pun para Nabi, tidaklah. Kalau sekadar Allah Ta'ala nak wahyukan kepada dia saja. Dan yang seterusnya ialah dah orang tanya, dah ada yang menyembunyikan ilmu? Tak. Kalau syariat apa yang Tuhan suruh sampai tu, memang para Nabi akan sampai. Sebab itu tabligh ma umira bi tablighihi. Para Nabi ni wajib bersifat dengan tabligh, yakni menyampaikan apa yang Tuhan suruh sampai. Hak Tuhan wajibkan sampai itu kena sampai. Apa yang Tuhan beri pada para Nabi ni banyak. Ada benda yang Tuhan suruh sampai, hak ni wajib kena sampai. Nabi tak akan sembunyi walaupun satu. Ada perkara yang Allah Ta'ala beri pilihan pada Rasulullah untuk sampaikan. Sebahagian sahabat boleh, sebahagian sahabat Nabi tak cerita. Ada yang khusus untuk Nabi je. Ilmu-ilmu makrifah yang khususiyah untuk Nabi je. Yang itu Nabi tak nak cerita. Kalau cerita pun tak faham. Nampak tak? Jadi 3 perkara ni wajib tabligh itu pada perkara yang Allah Ta'ala semua sampai. Jadi tak, kalau dari segi syariat dah lengkap dah. Tak ada dah. Tak ada dah orang nak boleh dakwa ada syariat baru. Tak boleh. Fatanah ini cerdik, bijaksana. Bukan hanya di sini, di sana. Bijaksana, berfikir yang jauh. Para Nabi ni lah orang paling cerdik di kalangan umat dia, zaman dia. Para Nabi paling cerdik di kalangan umat dia. Bukan makna paling kaya, tidak. Sebab itu neraca yang Allah Ta'ala jadikan ialah kecerdasan akal. Para Nabi ni orang paling hebat, paling cantik, paling hebat, paling cerdik, paling maknanya serba-serbilah. Apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Wa afdalul anbiya'i Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Para nabi yang paling afdal ialah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad paling afdal. Tu la niqasha fi. Waktu tidak ada syak lagi. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku penghulu anak Adam. Nampak? Wa khata kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik manusia yang diutus. Sebaik-baik manusia. Umat Nabi ni sebaik manusia. Maka Nabi sebaik umat, Nabi itu sebaik Nabi. Okay. Jadi syahadah yang kita ucapkan pada syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu Nabi mana yang kita nak saksi tu? Nabi Muhammad bin Abdullah, anak Sayyidatina Aminah, yang lahir di Mekah, yang wafatnya di Madinah. Nabi tu yang kita syahadahnya. Sebab itu syahadah tu mengaku, bukan melihat. Jadi yang ditakwil, yang dikata melihat Nabi, lalu dikata siapa yang pernah jumpa Nabi Muhammad? Jadi nak syahadah apa? Syahadah 4 sifat yang ada pada diri dia. Siapa yang ada sidik, amanah, tabligh, fatanah, maka dia itu Muhammad. Ini ainul batiniyah ni, bahaya ni. Bahaya. Dia mari mana? Mari daripada orang biasanya tak mengaji bahasa Arab lah. Syahadah tu naik saksi. Aku menyaksikan. Menyaksi tu dia terjemah. Bila terjemah tu makna tengok. Padahal syahadah, asyhadu ni dalam bahasa Arab banyak makna. Dia faham naik saksi tu dengan nazara saja. Waktu kena melihat Tuhan, kalau tidak beriman dengan Tuhan. Melihat Nabi, melihat Muhammad. Kata. Kalau tidak beriman dengan Muhammad. Sebab apa? Sebab tak faham bahasa Arab. Asyhadu ni a'tarifu. Dan i'taqidu, i'tiqadan jaziman. Bukan makna tengok saja. Okey. Sebab itu sanad ilmu ni penting. Nak berguru siapa-siapa, sanad ilmu ni penting. Fal yanzur ahadukum amman ya'khudhu dinahu. Hendaklah kamu merhatikan daripada siapa dia ambil ilmu tu.
hadis panjang tu cerita Nabi Nuh cerita dia buat salah, Nabi Ibrahim cerita dia buat salah. Jadi kesalahan yang dia cerita tu kita anggap macam mana, sebab kita punya etika Nabi-Nabi maksud tu buat dosa. Tapi Nabi sebut dia ada buat salah. Itu kesalahan para Nabi lah. Zahirnya bentuk kesalahan. Dia bukan dosa. Dia bukan dosa. Itu apa yang berlaku pada para Nabi itu amrun qaddarahullah. Satu perkara yang Tuhan tetapkan, ialah itu jawapan pastilah, itu i'tikad kita. Tapi zahir rupa tu rupa macam dosa, tapi dia bukan dosa. Allah Ta'ala menzahirkan itu dengan hikmat dia, kerana Tuhan nak lebihkan. Seperti Nabi Adam alaihissalam, kenapa makan buah khuldi, padahal sebelum Allah Ta'ala tiupkan roh, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan di bumi itu khalifah. Tiba-tiba letak Adam dalam syurga, kata khalifah di bumi. Jadi hanya asbab Allah Ta'ala jadikan makan pohon khuldi itu asbab untuk diturunkan Adam pada ketentuan Allah yang telah azali. Apa hikmat dia? Ada hikmatnya. Antaranya ulama sebut, dan di antaranya Imam Sya'rani sebut dalam kitab Yawaqid wal Jawah, Yawaqid wal Jawah, bukan tak? Yawaqid wal Jawahir fi aqaidil akabir. Fi aqaidil akabir. Imam Sya'rani sebut hikmat Sayyidina Adam makan tu kerana dia apabila makan diturun ke bumi, dia Allah Ta'ala nak memberi kemuliaannya menjadi orang yang pertama membuka pintu taubat. Yang sebelum tu tak ada. Jadi dia dapat kemuliaan. Nampak zahirnya macam silap, macam dosa, tapi bukan dosa. Sebab itu tidak dia, kita dengan ismah tadilah, tak dianggap dosa. Salah yang tidak dianggap dosa. Sebab apa? Tuhan nak memberi kepada dia orang pertama yang membuka pintu taubat. Maka ulama kata hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Perkara baik yang dibuat oleh orang-orang baik ni masih dianggap dosa di sisi orang yang dekat dengan Tuhan. Kita nampak biasa je kan. Biasa contoh kalau kita kalau raja dengan kita, tuanku dengan kita buat macam biasa-biasa, tak rasa apa. Tapi dengan orang dekat dengan dia, senang terasa. Kalau silap sikit je, senang terasa. Maka para anbiya ni, mereka ni dekat dengan Tuhan, kesalahan ataupun perkara baik di sisi kita molek dah tu. Di sisi kita molek dah tu, baik dah tu. Tapi di sisi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala masih anggap tu macam satu kesilapan. Satu kesilapan. Ada Buddha ke apa-apa Nabi tak? Itu yahtaj ila tahqiq tarikhi. Perlu kepada pentahqiqan, nak mengesahkan di segi sejarah lah, tu je. Jadi betul ke tak tu saya tak tahulah. Bukan dalam bidang saya lah. Bukan dalam bidang lah. Tapi adalah orang kata dia tu boleh jadi Nabi. Boleh jadi. Tapi wajib kita beriman ke? Tak. Kalau tak beriman tentang Buddha tu Nabi tak Nabi, tak ada kaitan. Tak. Pertama tidak disebut dalam ayat Quran dan seumpamanya. Okay. Wal malaikatu ibadullah. Habis ni. Wal malaikatu ibadullahi ta'ala amiluna bi amrihi la yusafuna bi dhukuratin wala unuthatin. Dan malaikat itu hamba-hamba Allah yang mereka itu beramal dengan suruhan Allah, tidak disifatkan dengan lelaki dan tidak disifatkan dengan perempuan. Ini jelas ni perkara sami'iyat. Nabi sebut malaikat hamba Allah Ta'ala. Tak? Okay. Dalam Quran pun sebut la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak ingkar apa yang Tuhan suruh, tidak membuat maksiat, ingkar apa yang Tuhan suruh, dan buat apa yang Tuhan suruh. Okay. La yusafuna bi dhukuratin wala unuthah. Tidak disifatkan dengan lelaki dan perempuan. Malaikat ni tak ada jantina lelaki perempuan. Ada?
Kalau dak lelaki, perempuan. Dak perempuan, lelaki. Dah, apa dia? LGBT. Malaikat bukan daripada jenis yang ada jantina. Gitu je. Sebagaimana batu. Batu keras tu lah. Batu tu lelaki perempuan. Dinding ni lelaki perempuan. Dinding lelaki perempuan. Usahakan. Tak. Kita tak boleh nak kata lah. Ada kalimah tu kalimah. Dia tu hakikat lelaki perempuan. Benda yang kita nak kata lelaki perempuan. Sama sel boleh tak? Sel tak ada, kromosom je. Kalau sel darah. Lelaki perempuan. Sel tu hidup lah. Nampak tak? Lelaki perempuan. Benda hidup yang tak boleh kata lelaki, tak boleh kata perempuan. Nampak? Pelik tak pelik? Dan tidak lelaki dan tidak perempuan. Siapa yang mengatakan malaikat itu lelaki, orang itu kufur dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kufur dengan Allah Taala sendiri sebut. Sebab bila musyrikin Mekah mendakwa bahawa malaikat itu anak perempuan Tuhan. Malaikat anak perempuan Tuhan. Jadi Allah Taala menafikan. Asyahidu khalqahum, adakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat sehingga mereka kata malaikat itu perempuan? Jawapannya tidak. Maka orang mengatakan malaikat itu perempuan, kufur. Kalau yang mengatakan malaikat itu lelaki, hukumnya fasik, berdosa besar. Tak bawa kufur, tapi fasik, berdosa besar. Kerana ada syubhah ataupun mereka tidak jelas. Sebab apa? Malaikat ni bila turun berjumpa Nabi, dia turun dengan rupa lelaki. Turun dengan rupa lelaki. Tidak mari rupa puang, rupa lelaki. Sebab jantina yang dominan ataupun yang kuat lah, ialah lelaki lah. Sebab mudah. Rasul pun lelaki. Dan lelaki ni banyak urusan dia boleh selesai. Okay. Habis. Walillahi kutubun anzalaha ala anbiyaihi. Bagi Tuhan ada kitab-kitab yang diturunkan di atas para nabinya. Bayyana fiha amrahu wa nahyahu wa wa'dahu wa wa'idah. Allah Ta'ala terangkan di dalam kitabnya suruhannya, larangannya, janji baik dan juga seksaannya. Itu semua di dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya cepat-cepat sikit nak habis masa dah tu. Pukul 10 kita berhenti. Muka soalan mungkin panjang kat ni. Wal mi'raju li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam fil yaqadhati. Mi'raj bagi Rasulullah antara perkara keimanan ni semua perkara-perkara sam'iyat. Kita tak tengok, kita tak berada sama Nabi melihat Nabi Mi'raj. Bahkan sahabat tak melihat Nabi Mi'raj. Sahabat membenarkan saja. Sayyidina Abu Bakar membenarkan. Sebab apa? Rasulullah itu amin. Sadiqul amin. Takkan dia tipu. Nampak? Jadi sahabat Nabi membenarkan dan kita pun sebagai umat mesti membenarkan. Mi'raj bagi Rasulullah fil yaqadhah, dalam keadaan jaga. Bisyakhsihi, dengan jasad baginda. Bisyakhsihi, dengan jismihi. Ila samawat, ke langit-langit. Samawatil ula, yang 7. Sehingga sampai ke sidratul muntaha, makhluk yang paling hujung. Lepas tu ada apa? Sidratul muntaha. Sidrah tu apa? Pokok bidara. Yang paling hujung. Lepas tu ada apa? Ada gaung. Kau tengok cerita Cina ada. Nampak tak? Tengok cerita Cina ada. Pergi pokok hujung sekali. Ada monkey king. Okey. Itu khayalan. Tak. Alam malakut kita tak boleh nak fikir. Itu alam ghaib yang tak mampu kita fikir dah. Sidratul muntaha itulah penghujung alam. Ya, penghujung alam. Lepas itu wallahu alam. Bukan lepas itu kosong. Kosong tu masih ada tu. Nampak tak? Lepas itu Tuhan ke? Tak. Kalau tidak Tuhan bertepat. Rasulullah ke sana untuk memberi kemuliaan kepada baginda, menjalani satu rihlah al-alami. Satu rihlah alamiah, satu perjalanan alam. Makna Nabi ni habis. Nabi raung Melaka dah alam. Itu hebat dia.
Sebab tu Nabi SAW cerita kepada umat dia, sayang kepada umat. Sebab apa? Dia lalu dah. Dia lalu dah. Jadi sebagai kemuliaan bagi Nabi, ke tempat yang tidak boleh malaikat Jibril pun tak boleh melangkah. Adakah Tuhan di situ? Tidak, mustahil. Allah bukan di situ, tapi Nabi je di situ. Dan Allah di mana? Jawapannya tidak bertempat. Bukan di mana-mana. Jawapannya tidak bertempat. Dan macam mana nak faham? Kita tak boleh faham sebab kita hanya faham makhluk itu bertempat. Bila Tuhan, kita fahamlah dia tak sama macam makhluk, dia tidak bertempat. Sudahlah. Kalau dia bertempat juga sama macam makhluk. Fil yaqadhah, pada dalam keadaan jaga, bukan sekadar mimpi. Ni pandangan jumhur ahli sunnah lah. Ni pandangan ahli sunnah lah ni, yang mengatakan, ambil pandangan sebahagian sahabat kata Mi'raj al-manamiyah. Dia kata Mi'raj secara tidur. Dalam riwayat disebutkan berlaku Mi'raj dalam mimpi sekali, dan Mi'raj pada alam nyata. Mi'raj pada alam nyata. Hak ni cerita tentang alhamdulillah subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Itu menceritakan tentang Mi'raj Nabi dengan jasad dalam alam nyata. Ila samawat thumma ila ma sya Allah, pada apa yang Tuhan nak, minal ula, daripada ketinggian, hakun, itu khabar bagi Mi'raj. Mi'raj itu benar, wajib kita percaya. Wa karamatul awliya'i, karamat para wali itu hakun, itu benar. Kenapa dibincang karamat? Ni akidah ke apa ni? Sebab apa? Ia berkait dengan mukjizat ni. Dan berkait macam mana kita nak kenal betul atau tidak itu. Wa karamatul awliya'i haqqun, karamat para wali itu benar. Sebab apa? Sebab karamat ini disebut dalam Quran. Kisah Sayyidatina Maryam. Sayyidina Maryam berbuah pokok tamar. Berbuah pokok tamar. Pokok tamar katanya bukan musim dia. Bukan musim dia. Dan air mengalir. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Turun. Gerakkan pokok tamar. Pokok tamar ni payah nak gerak ni. Tapi nak Allah Taala nak usaha sikit. Nak tengok kesungguhan sikit, lalu akan digugurkan buah-buah tamar. Buah-buah tamar. Lagi berlaku kepada Siti Maryam juga dalam ketika dia sedang bermunajat. Di mihrab. Tak ada bukan ada makanan. Buah musim panas ada pada musim sejuk. Buah musim sejuk ada pada musim panas. Padahal tak ada orang lain pun boleh jumpa kecuali Nabi Zakaria. Itu menunjukkan karamah berlaku. Dan karamah ini maklumlah, fayudhirul karamata, maka menzahirkan. Tu tadharu ke yudhiru? Fayudhirul karamata ala tariqi naqdil adati lil wali, maka menzahirkan Allah Taala karamah atas jalan mencari adat bagi wali. Jadi faham sini, siapa yang menzahirkan karamah? Allah. Bukan wali itu ikut suka. Tapi kadang-kadang Allah Ta'ala beri tasarruf bagi wali. Keinginan itu muradullah. Apa yang dia hendak tu Tuhan nak dah. Okay? Orang ni nak jadi wali kan? Nak jadi wali kan? Jaga-jaga. Nak jadi wali biar ikut jalan yang Nabi SAW sebut. Macam mana? Wa ma zala abdi yataqarrabu ilayya. Apa ni? Sebelum tu. Apa nama ni? Sebelum itu apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Awal pada hadis itu, man adali waliyan faqad adhantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, aku isytihar perang. Lepas tu Tuhan cerita mengenai apa? Mengenai tentang apa yang patut dibuat dah. Tidak ada suatu ibadat. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Tidak seseorang itu beribadat
kepadaku lebih suka, aku suka daripada perkara yang difardukan ke atas dia. Maknanya Tuhan kata tidak ada perbuatan yang Allah Ta'ala lebih suka lebih daripada perbuatan yang Tuhan fardukan. Maknanya perkara wajib. Sebab itu jangan main pandang ringan ilmu syariat ni. Ilmu syariat ni wajib. Sos mayang tak sos mayang atas ilmu syariat. Kalau tak belajar fiqh, nak jadi wali, semayang tunggal langgang tak betul. Semayang pun garu-garu. Bukan nak khusyuk aja semayang, nak kena betul. Nak kena betul. Puasa, zakat. Kaya tapi tak keluar zakat, nak jadi wali. Makna kita ukur kain di baju sendiri ya. Muamalat pula. Muamalat. Itu penting. Sehingga itu ada seorang ulama dulu menyuruh pada seorang wali besar zaman, dia kata, sila tulis kepada kami kitab mengenai tentang cara untuk nilah, untuk kitab tasawuf. Lepas tu dia tulis kitab mengenai muamalat. Orang tanya kenapa muamalat? Kerana tidak akan dapat capai makam ini kecuali orang yang hasil dia, pendapatan dia, hasil itu hasil yang bersih, suci. Kalau hasil masalah, duit daripada mana dapat? Dalam hadis Nabi sebut kan, rubba ash'atha aghbara, apa nama bukan tu, yarfa'u yadayhi yaqul ya rab fa anna yustajabu lah, fa mat'amuhu min haram wa malbasahu min haram. Macam mana Tuhan nak istijabah doa dia? Makanan dia haram, pakaian dia haram. Doa ya rab. Jadi dah tu ada orang yang tak semayang ke ataupun tak tahu apa sumber dia, tiba-tiba doa mustajab, jaga molek, istidraj. Takut-takut istidraj. Sebab karamah ni bukan para tidak penting. Karamah pada di sisi wali ni, al-istiqamah khairu min alfi karamah. Datang disebut istiqamah dalam ibadat, dalam ketaatan dan meninggalkan munkar, buat ma'ruf itu lebih baik daripada karamah. Para awliya mereka segan untuk menzahirkan karamah. Kalau mereka tak ambil orang tahu. Berapa banyak kita baca sirah-sirah. Para awliya, para asfiya, mereka karamah tu mereka kau boleh sembunyikan. Hak tahu pun kalau orang tahu dia kata jangan beritahu. Jangan beritahu masih hidup. Lepas mati tak apalah. Tak ada dah mari riya ujuk takabur. Tapi masih hidup mereka anggap benda itu fitnah. Bahkan boleh jadi fitnah kalau disebarkan, diceritakan. Sebab tu mereka takut. Seumpama mereka malu, seumpama macam darah haid bagi perempuan anak dara, nak tunjuk darah haid orang. Ni aku haid dah ni, tunjuk orang macam tu. Mereka malu macam itu, menyembunyikan apa-apa yang Tuhan bagi. Sebab apa? Sebab mereka tak tahu. Boleh jadi karamah benda pelik yang berlaku tu menjadi istidraj pula. Tu asyaqi as-sa'id qad yashqa. Na'udzubillah min zalik. Ni saya cerita je. Saya cerita ni bukan makna saya tahu. Saya bukan tahu makna saya duduk situ, tidak. Orang cerita mengenai istilah ni bukan makna dia wali. Contoh mengajar tasawuf ke apa, cerita mengenai istilah tasawuf, wujud takabur. Dia tu wujud takabur tak? Wallahu alam. Kita hanya cerita je apa yang kita belajar, ilmu secara zahir. Tapi benda itu sendiri macam mana? Dia dengan Tuhan lah. Dia dengan Allah Ta'ala lah. Okay. Makna orang tahu istilah sufi jadi wali ke? Tak. Itu istilah, ilmu, boleh belajar. Dia siapa yang mengesahkan dia? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Jadi bila tahu hakikat karamah, sehingga kan mereka kata al-istiqamatu khairu min alfi karamah. Jangan tengoklah. Yang boleh terbang di langit, burung boleh terbang langit, jalan atas air, belaba Spiderman. Dia jalan atas air, berenang dalam tu, tak ada pelik benda tu. Okey. Tapi kadang-kadang Tuhan menzahirkan karamah ala tariqi naqdil adah lil wali, bagi para wali. Min qati'il masafatil ba'idati, daripada memutuskan jarak yang jauh sekejap je. Boleh pergi Mekah sekejap je. Tak. Kata semayang mana malam? Semayang Mekah. Hidup sini. Dia kata je, percaya ke? Tak, Allah alam. Tak, betul ke? Tak, Allah alam. Jadi kalau suka sangat
cerita-cerita benda gitu kena ada tanda soal, question mark. Adakah itu menuruti jalan para awliya salafus soleh yang terdahulu? Fil muddatil qalilati, pada tempoh yang dekat. Dalam Ikam min Ata'illah kan, baca kita Ikam, baca kita Imam Zarruq rahimahumullah ta'ala, sebut macam mana benda ini kadang boleh jadi fitnah bagi seorang. Wabalun ala nafsihi, jadi fitnah kepada diri orang tu. Al-qatul masafah dipanggil istilah tayyul masafah, tayyul ard, lipat bumi menjadi dekat. Ni kan jauh kan, lipat jadi dekat. Lipat bumi itu bukan matlamat para ahlillah, orang yang nak menjalin jalan Tuhan. Lipat dunia sehingga nampak akhirat. Ikan dalam Ibn Ata'illah sebut, bukan nak lipat, nak pergi cepat ni, nak pergi balik ni sekejap je. Pejam mata, sampai dah. Waktu tak penting tu. Waktu isi minyak sampai kat tu bayar tol. Selagi mana tidak dimansuhkan. Nampak tak? Jadi itu boleh ada duit masuk dah. Okey, jadi yang naknya lipat dunia ni sampai tak nampak akhirat. Itu dia. Ini cakap aja ni. Tak? Saya cakap aja. Mana ni? Wa zuhuri ta'ami wasyarab, zahirnya makanan dan minuman, wal libas, pakaian, indal hajah, ketika hajat. Tak ada makanan, tiba-tiba orang hantar makanan. Sebenarnya kalau kita perhatilah, banyak benda yang Tuhan beri yang sebenarnya bukan mukjizat lah. Kita ni bukan mukjizat, karamah. Tuhan berikan ihsan kepada kita. Ihsan makna kasihan belah. Nak kata maunah, kita tak soleh mana. Kadang-kadang lapar, kawan belanja. Nampak tak? Kita papa kedana, ajak makan kat Papa Rish. Papa Rish, kita papa kedana. Duit tak bawa pula. Tuhan, saqa rizqun saqahullah. Rizki yang Tuhan berikan. Tu pelik dah tu. Ada orang tanya seorang awliya Allah, kata, apa mukjizat yang Tuhan beri padamu? Kata, cukuplah mukjizat bagi aku, bumi tak telan aku. Cukuplah mukjizat pada aku, bumi tak telan aku. Mukjizat pula, karamah, bumi tak telan aku. Sebab apa? Dosa kita banyak ni, layaklah Tuhan telan kita dalam bumi. Tapi Tuhan biar bumi tak telan kita tu, mukjizat, karamah dah. Nampak tak? Wal libasi, supaya apa? Kita sebut bicara gitu sebab apa? Bukan rasa kita ni, akulah wali, aku berhak di situ. Kita nak rasa kita jauh. Kita ni hina, kita tak sampai tahap tu. Bukan nak kata kita sampai. Hak ni syok sendiri. Kita sampai, kita rasa, kita dah tengok, kita dah mendalami, kita dah zuk. Bahaya, takut syok sendiri. Kita kena letak diri kita ni hina, iftiqar pada Tuhan, kita tak sampai, para awliya itu jauh sangat dengan kita. Barulah kita rasa rendah diri. Dan itulah yang kita belajar daripada para ulama yang mengajar kita, sama ada di tanah Arab ke atau di Malaysia. Mereka bawa jalanan tu. Mereka bawa jalanan merasakan kita ni jauh dengan para awliya, jauh dengan orang-orang soleh. Kita cuba nak mengarah tu, mujahadah. Bermujahadah. Bukan makna sekali mari kelas, sekali mari majlis, atau sekali mari masuk dalam majlis zikir ke apa, jadi hebat dah. Itu masalah tu. Ada masalah. Masalah apa? Rasa dia lagi tinggi daripada orang. Lagi tinggi pada orang. Lagi tinggi pada orang makna dia dah masuk dah, taraf dia lain dah. Maka itu kena tak question mark tu. Tak dapat tidak, jalanan ini kena lihat apa yang ulama tulis. Macam mana mereka berjalan, macam mana mereka menjalani jalan ini, barulah kita nampak jalan kita ni betul atau tidak. Indal hajati wal mashi 'alal ma, berjalan di atas air, wat tayarani kan ke? Wat tayarani fil hawa, terbang di atas udara. Pakaian dan minuman ketika hajat. Bukan zuhur karamat ketika hajat. Bukan dibuat karamat ketika hajat bukan. Ketika Tuhan nak lah. Dan biasanya orang tu berhajat lah. Libas, wat syarab,
wal libas indal hajah, ketika hajat. Makna biasanya makanan ni masa berhajat, tak berhajat ahlillah makan tak banyak. Nak minum tak banyak. Pakaian pun biasa-biasa je. Tak. Ketika hajat lah, ketika sempit. Okey. Wa tayaran fil hawa, terbang di udara. Wa kalamil jamad. Bercakapnya jamak. Jamak ni benda tak hidup lah, benda bukan hidup. Ajma' ni benda yang tak boleh bercakap. Haiwan-haiwan. Tak. Batu boleh bercakap, boleh tasbih pada tangan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Tak. Apa lagi? Pokok boleh bercakap. Okay. Batu boleh berzikir tu. Berzikir tu batu. Memang berzikir tu, dia berzikir, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatu kecuali bertasbih pada Allah, tapi boleh dengar tu. Hak tu karamah tu atau mukjizat kalau Nabi. Boleh dengar tasbih hasa. Kalau dari segi bertasbih, semua benda bertasbih. Wa ghairi dhalika minal asya', dan selain daripada demikian itu, daripada perkara-perkara lain. Wa yakunu dhalika mu'jizatan lirrasul, jadilah perkara itu mukjizat bagi Rasul, allazi zaharat hadhihi al-karamatu liwahidin min ummati. Mukjizat ini karamatul wali mukjizatun li rasulih. Karamat yang ada pada wali sesatu umat, mukjizat bagi nabi umat tu. Sebab apa? Menunjukkan benarnya akidah dia, betulnya apa yang dibawa oleh Rasul tu. Sebab Tuhan tak akan zahirkan kepada orang yang karamah lah ni, karamah betul ni. Tapi karamah ni kita tak tahulah orang tu macam mana. Tapi kaedahnya begitu. Kaedahnya kalau karamah itu kenapa dizahirkan sebagai mukjizat kepada Rasul tersebut, Rasul umat itu. Sebagai maklum, benda itu kena tengok. Orang tu orang fasik, dia itu istidraj. Orang itu orang saleh, ma'unah. Orang itu para wali, orang dekat, dia itu karamah. Li'at ajma' ialah benda hidup yang tidak boleh bercakap, tak bercakap. Jamadat ni benda tak hidup. Apa benda tak hidup? Batu, pokok kira lah. Ajma' ni contoh binatang. Binatang tak boleh cakap, tiba-tiba boleh bercakap. Wa yakunu dha mu'jizatan lirrasul alladhi dhaharat hadhihi al-karamatu liwahidin min ummatihi li'annahu yadhharu biha annahu wali, kerana zahir dengannya tadi dengan karamat bahawa dia itu wali. Walan yakun waliyan illa an yakuna muhiqqan fi diyanatihi, dan dia tidak akan jadi wali kecuali orang itu muhiqqan, benar pada beragamanya dia. Benar pada beragamanya dia. Wa diyanatuhu, apakah beragamanya itu? Apakah yang menjadi asas seorang itu benar? Al-iqraru wat tasdiqu bi risalati rasulih. Iqrar dengan lidah dan benar dengan hati dengan kerasulan rasulnya. Makna para wali yang kummal, auliya al-kummal, ada para wali ni akidahnya akidah yang betul kepada Allah dan juga terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para rasul. Barulah zahir itu dinamakan karamah. Kalau zahir bagi orang yang akidah masalah, maka orang itu tidak dinamakan karamah. Salafi ada wali. Salafi ada wali. Allah a'lam. Kalau Allah a'lam, kita tak tahu. Kena tanya wali. Hanya wali kena wali. Al-khilafatu wal imamatu wallahu ta'ala alam. Kita berhenti sinilah. Ini bab khilafah dah ni. Khilafah ini berkaitan dengan Syiah sikit ni. Semua isu-isu yang berlegar dalam masyarakat dalam Malaysia baru. Jadi apa nama ni, insya-Allah kalau izin Tuhan sekali atau dua kali ni, kalau boleh buat petang atau malam habis ni kot. Saya pun malah juga rasa macam tak selesai. Tak selesai. Macam berhutang. Okay. Allah Ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita tutup dulu boleh? Kita tutup dulu, lepas tu tanya soalan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam.
Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Abu Talib. Boleh tutup dah lah. Itulah. Soalan. Abu Talib ni ialah ada pandangan lah yang mengatakan dia beriman, tapi sekadar yang nak baca jumhurnya mengatakan dia tidak beriman lah. Sebabnya kerana Nabi suruh dia mengucap tapi tidak mengucap. Itu dua pandangan. Nak pegang mana-mana pun ikutlah. Jadi dari segi pandangannya jumhurnya ramai kata tidak beriman, ada sebahagian mengata beriman, kerana dalam hati dia itu dia tolong Nabi itu, dia bantu Nabi itu seakan menunjuk keimanan dia. Sehingga Abbas pun kata Abbas dengarlah. Masa tu Nabi tak ada. Nabi kata ana la asma', saya tak dengar. Abbas kata dia dengar, wallahu alam lah. Itu sebahagian daripada hujah yang mengatakan Abi Talib mati dalam keadaan iman. Dan dia antara orang yang kena azab yang paling ringan dalam neraka lah. Jadi apa-apa pun hakikatnya wallahu alam. Macam mana ikutlah mana-mana yang kita pegang mana-mana pun, makna tidak menafikan satu lagi. Hakikat Tuhan lebih tahu. Tapi kalau kita salah mengislamkan orang kafir, orang tu asal sebenarnya kafir, kita kata dia Islam, salah je lah. Tapi kalau kita mengkafirkan orang yang Islam, itu mungkin berat sikit. Gitu je lah. Tapi isu tu isu khilaf lah. Secara dalilnya tu boleh lihat dan boleh baca sendirilah dalam tulisan para ulama. Ada lagi?